Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. Okay, we continue our video in Archimedes principle. Okay, kalau awak tengok kepada persekitaran kita, terutama di laut, dan kita akan berasa hairan macam mana sebuah bot yang diperbuat daripada, kita katakan daripada besi, boleh timbul. Dan kita tahu juga macam mana sebuah objek yang juga dibuat daripada besi boleh tenggelam. Okay? Dan kita cuba kaitkan dengan Archimedes principle yang boleh menyebabkan ianya tenggelam ataupun ianya timbul. Dan juga pada setiap kita mempunyai pengalaman apabila kita berada ataupun mengangkat batu ataupun objek, senangnya kita katakan batu, di dalam air, sekiranya ianya sepenuhnya tenggelam seperti ini, maka agak ringan untuk kita mengangkatnya berbanding apabila kita cuba mengangkat batu itu setelah berada di permukaan air atau lebih atas daripada itu. Okey. Ianya adalah berkaitan dengan prinsip Archimedes. Okey, untuk lebih faham macam manakah kita kaitkan prinsip Archimedes ini dengan kehidupan kita, okay, kita tengok, saya tukarkan pada pen dahulu. Okey. Kita akan ada dua gambar rajah yang menunjukkan satu objek yang kita ukur secara tergantung di permukaan udara. Ini ya objek dia. Okey, kita gantung di permukaan udara. Dan kita dapati nilainya bila kita ukur adalah 20 Newton. Okey. Dan kita ada suatu bekas air. Okey, dan kita akan masukkan batu ini di dalam bekas air tersebut. Dalam kehidupan kita, kita tahu bahawa apabila suatu objek yang kita masukkan ke dalam bekas yang ianya akan tenggelam akan menyebabkan peningkatan paras air. Apakah ceritanya di sebalik peningkatan paras air ini? Okay, yang pertama sekali, saya ulang sekali lagi, kita ada spring pengukur. Okay, kita dapat mengukur nilai berat ataupun daya yang ada bagi suatu objek inilah kita katakan. Dan apabila saya ukur, maka saya akan dapati bahawa ada satu tegangan yang menarik ke atas. Saya kenali dia sebagai tension 1. Okay. Dan tension 1 ini adalah bersamaan dengan berat sebenar bagi objek ini. Okay, berat sebenar. Dan berat sebenar ini dipengaruhi oleh tarikan graviti, iaitu weight. Okay. Dan W ini kita dah belajar equal to mg. Okay. Dan kita cuba memasukkan ke dalam air. Okey, kita dah ada maklumat awal, kita ada T1 dan kita ada nilai W, dan berat sebenarnya F-nya adalah bernilai 20 Newton. Okey, maksudnya daya kita dah belajar kan, daya bertindak ke atas adalah bersamaan dengan daya yang bertindak ke bawah, maka F bertindak ke atas sama dengan W. Maka nilai yang kita dapat 20 Newton. Sekarang kita nak mengaitkan berkaitan dengan Archimedes principle. Apa jadi pada berat objek ini apabila dimasukkan ke dalam air? Ingat pengalaman kita mengangkat batu di dalam air dan masa kita nak angkat batu itu menjadi ringan. Okey, adakah betul batu itu menjadi ringan? Okey, kita tengok kepada gambar rajah yang kedua. Dan apabila kita masukkan batu ke dalam air, berlaku peningkatan air. Ini adalah berlakunya peningkatan aras air. Kita panggil dia water displaced, air yang tersasar. Dan daripada maklumat ini kita dapat nilai T2. Tadi kita dapat tension T1, yang sekarang kita dapat tension T2 mewakili apparent weight, berat bandingan
bagi objek yang tadinya bernilai 20 Newton dan bila kita masukkan ke dalam air dia menjadi nilai T, dua tension tu ataupun kita kata bersamaan dengan apparent weight, berat bandingan. Dan kita tahu bahawa sekali lagi tetap akan ada tarikan ke atas, tension tu akan ada juga beban bertindak ke bawah nilai mg iaitu 20 weight, okey. Dan apa yang berlaku, kita akan dapati ada satu daya, tadi ini di permukaan atmosfera kita pakai nilai F, tetapi di dalam air juga ada satu daya yang bertindak cuba, macam kita kata memberi keseimbangan, iaitu satu daya FB. Apa yang kita panggil FB? Buoyant force. Okey, dipanggilnya buoyant force yang cuba mengangkat atau memberi keseimbangan kepada objek yang dimasukkan ke dalam bendalir ini. Okey. Maka apa yang berlaku, akan ada satu daya yang bertindak ke atas dan kita dapati nilai baru untuk berat batu ini adalah bernilai 15 Newton. Maka mencari perbezaan di antara 15 Newton dan 20 Newton adalah bernilai 5 Newton. Maka daya yang bertindak memberi daya ke atas ataupun kita kenali sebagai buoyant force ataupun daya mengapungkan ataupun kita sebut daya apungan adalah dia mengapungkan batu ini sebanyak 5 Newton. Okay. Seulang sekali lagi, when a piece of stone is lowered into the water, the stone experience a reduction in weight. Dia mengalami pengurangan pada berat. The weight of the stone in water less than the weight in air. Maksudnya berat batu di dalam air adalah kurang berbanding berat di udara. The apparent loss maksudnya berat ketara, kehilangan berat of the stone is caused by buoyant force. Ianya disebabkan oleh daya apungan FB of the surrounding water on the stone. Maka apparent loss in the weight of the stone equal to weight of the stone in air. Berat batu yang kita timbang pada permukaan udara kita tolak dengan weight of the stone in water. Maka kita dapat apparent loss in the weight. The stone displays a volume of water. Maksudnya batu ini mengganti ataupun mengambil tempat sejumlah isi padu dalam air. Kan bila kita masukkan batu, air itu akan meningkat. So volume water displaced equal to volume of the submerged part of the stone. Maksudnya kita masukkan batu ke dalam air, batu itu menyebabkan air itu meningkat dan bila air itu meningkat maka kita sebut sebagai volume of submerged part of stone. Okay. The apparent loss in weight due to the buoyant force. Okay, apparent loss maksudnya berat kehilangan ketara adalah disebabkan oleh daya apungan. Maka daya apungan ataupun F buoyance equal to actual weight, berat sebenar tolak berat di dalam air. Maka kita dapat nilai daya apungan. Okay, sekali lagi, Archimedes' principle state that an object when it is completely
or partially immersed, maksudnya kalau ianya keseluruhan atau sebahagian tenggelam di dalam bendalil. Bendalil ni mungkin cecair ataupun gas. It act on by buoyant force. Ni dia punya term penting kita. Which is equal to the weight of the fluid displaced. Which is equal, konsep ni to the weight of the fluid displaced. Okay, buoyant force FB. The difference between the force acting on the upper surface and the lower surface is the net force acting upward. Okay, the net force is known as the buoyant force. Therefore, the buoyant force is equal to weight of liquid displaced according to Archimedes principle. Okay, itu yang dikatakan sebagai daya apungan. Okay. Apa yang diceritakan pada gambar rajah di sini adalah kita tengok di sini untuk lebih pemahaman. Ini adalah objek yang separuh tenggelam. Ini adalah situasi objek yang keseluruhan tenggelam. Sebelum kita masukkan objek, bekas kita isikan air. Ini kita katakan bekas bicakari kecil. Ni bikar yang kecil. Awalnya kita isi air hampir melimpah ni. So ni air hampir melimpah. Ni air. Kenapa tujuan kita letakkan air yang hampir melimpah? Apabila kita masukkan objek ini akan membawa air ni terus ke dalam bikar. Kita nak kumpulkan air ni. Sebab kita nak menguji berapakah berat air yang tersasar keluar nanti. Okay. So kita tengok pada kes yang pertama, a freely floating object partially submerged in liquid. Alright. So kita ada bikar seperti ini, kita isikan air seperti yang saya maklumkan tadi. Kita nak dapatkan buoyant force, daya apungan FB secara di dalam makmal. Kita nak buktikan daya apungan adalah bersamaan berat air yang tersasar keluar. Bila kita masukkan objek, jumlah daya yang mengapungkan objek ini FB adalah sama dengan jumlah air yang tersasar keluar apabila kita timbang. Okey. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua juga adalah situasi di mana objek ini tenggelam terus, maka airnya akan tersasar keluar dan kita himpunkan di dalam satu bikar. Maka bila kita timbang berat bikar ini, kenapa kita timbang? Unitnya adalah dalam Newton. Dan kita dapati bila kita timbang sama dengan nilai FB ataupun nilai daya apungan ataupun buoyant force. A freely floating object totally immersed in liquid. Okay. Maka kita buat kesimpulan bahawa dalam keadaan separuh tenggelam, ini separuh tenggelam ataupun dalam keadaan tenggelam keseluruhan, maka FB bersamaan daya apungan weight of water displaced. Air yang tersasar keluar. Ini konsep awak kena faham. Ini kita boleh buktikan di dalam makmal. Kita akan buat makmal nanti. So kita buktikan betul tak jumlah daya apungan ini adalah sama dengan air yang tersasar keluar. Okay. The buoyant force acting on object is equal to the weight, WO, weight object of the object, weight of the object. Kita akan pergi sedikit terperinci. So buoyant force, daya keseimbangan, daya apungan adalah bersamaan dengan weight of the object, weight of object equal to weight of fluid displaced, jumlah air yang tersasar. Okay, macam mana?
Pada diagram ini, kita dapati objek yang separa tenggelam. Okey, bila separa tenggelam, maka kita menyatakan daya adalah bersamaan dengan berat of air yang tersasar bersamaan dengan weight of objek. Dan kita simpulkan bahawa berat air tersasar adalah sama dengan berat objek. Okey. So, jisim objek adalah sama dengan berat air yang tersasar. Dan apa yang berlaku, ketumpatan objek kita darabkan dengan isi padu objek adalah sama dengan ketumpatan bagi air yang tersasar didarabkan dengan isi padu air yang tersasar. Dan kita akan dapati isi padu objek adalah lebih besar daripada isi padu air yang tersasar sebab ianya bukan keseluruhan tenggelam, ianya separuh tenggelam. Dan kita dapati juga ketumpatan objek. Okey, ketumpatan objek adalah lebih besar daripada ketumpatan air yang tersasar. Ketumpatan air yang tersasar. So, isi padu, the volume of object is bigger than that of the fluid displaced. The volume of object, the volume isi padu objek is bigger, lebih besar dari air yang tersasar. Kenapa? Sebab air yang tersasar sikit sahaja sebab tak keseluruhan objek yang tenggelam. Ketumpatan menunjukkan bahawa air ini ataupun benda ini lebih tumpat daripada objek. Okey. Sebab tu ianya separuh tenggelam. Okey. Kemudian kita tengok kepada gambar rajah seterusnya. Okey, diagram, dan kita dapati bahawa daya adalah bersamaan ataupun daya di sini maksud saya adalah daya apungan FB adalah bersamaan dengan berat air yang tersasar bersamaan dengan berat objek. Jadi berat air yang tersasar adalah sama dengan berat objek. Oleh itu jisim bagi objek adalah sama dengan jisim bagi air yang tersasar. Ketumpatan bagi objek didarabkan dengan isi padu bagi objek adalah bersamaan dengan ketumpatan bagi air yang tersasar didarabkan dengan isi padu air yang tersasar. Maka isi padu objek adalah sama dengan isi padu air yang tersasar. Sebab dia dah tenggelam, ketumpatan objek adalah sama dengan ketumpatan air yang tersasar. Maksudnya dia floating kat sini. Jadi isi padu, the volume of object is equal to the fluid displaced. Maksudnya isi padu objek adalah sama dengan jumlah air yang tersasar keluar. Sebab ianya keseluruhan tenggelam. Dan ketumpatan the object and fluid are equal dense. Maksudnya ketumpatannya sama. Okey. Sambungan sedikit lagi, buoyancy of object sinking and rising. The apparent weight ataupun berat ketara of an object varies when it's sinking or rising. Therefore, the buoyant force on the object is not equal. Buoyant force, daya apungan pada objek tidak sama to the weight of the object. Dia tidak sama dengan berat objek. So, dalam situasi di mana objek kita tenggelam, maka daya apungannya adalah kecil berbanding dengan berat objek. Jadi berat objek lebih besar daripada daya apungan FB. Apparent weight of the object increase, maksudnya
apparent weight, berat bandingan bagi objek itu bertambah. Kenapa? Sebab nilai daya apungan kita lebih kecil. Dan pada situasi di mana objek kita nak timbul, buoyant force kita adalah daya apungan kita lebih tinggi, maka ia akan terapung, tetapi berat objek kita adalah kecil. Maka berat objek kurang daripada berat daya apungan. So apparent weight kita, berat bandingan kita of the object is decrease, berkurangan. Contoh di sini, okay, extra example 10, a stone of volume 9 cm cube, weight of 0.39 in air. Find the apparent weight, berat bandingan, in the liquid of density 0.8 gram per centimeter cube. So ini diberi dalam Newton, ini diberi dalam sentimeter, ini diberi dalam sentimeter. So kita tidak ada pilihan, maka semua ini kita kena tukar kepada kilogram dan meter padu. Okay. Apa yang kita belajar sebelum ni, kita tahu bahawa beberapa perkaitan yang boleh kita gunakan. Kita ada nilai V, kita ada nilai W, kita ada nilai tumpatan ataupun rho. Maka untuk soalan dia, find its apparent weight, maka apa yang perlu kita faham bahawa daripada formula FB equal to weight ataupun actual weight minus weight in water. Okay? Ataupun weight in liquid. Okay. Apa yang perlu kita buat sekarang? Yang dia nak adalah weight in liquid. Yang dia nak yang ini. So, weight in liquid equal to actual weight minus buoyant force. Ini formula ini saya dah beri awal dalam perbincangan kita sebelum ni. Okay. So apparent weight ataupun weight in liquid ataupun berat bandingan di dalam benda lik, maksudnya apparent weight in liquid equal to actual weight. Mana actual weight kita? Mana actual weight kita? Ini adalah actual weight kita on air. Okay. Dan kita perlu dapatkan FB. Nak dapatkan FB pada benda lik, maka kita ada formula yang dipanggil FB bersamaan rho VG. So nilai ketumpatan kita adalah 800 kalikan dengan okay, ini ketumpatan kita dah tukarkan unit dia, maka kita dapat ini ketumpatan kita, maka kita dapat di sini. Okey. Kita dapat nilai ini. Macam mana tukar? Saya dah ajar macam mana pada bab yang pertama menukarkan unit. Kemudian kita ada isi padu 9/10 kuasa -6. Yang ini macam mana tukar unit? Saya dah tunjukkan unit yang melibatkan sentimeter padu ni. Macam mana kita nak buat? Kita ada 1 sentimeter bersamaan dengan 0.01 meter. Kalau kita ada 1 sentimeter padu 1 sentimeter darab 1 sentimeter darab 1 sentimeter bersamaan dengan 0.01 meter darabkan dengan 0.01 meter darabkan 0.01 meter. Selesai kan? So kita dapat 9/10 kuasa -6. So saya gantikan, maka berat bandingan di dalam benda lir adalah bernilai 0.288 Newton. Itu contoh yang ke-10. Okey, contoh yang ke-11.
soalan dia, a figure show a wooden cube in a floating in water. When a stone placed on the wood, it sink further 0.2 meter. Find the weight of the wood and the stone. Okay, the wood and the stone. Maksudnya dia nak wood and stone. Bukan wood plus stone. Ingat trik pada soalan. Diberi nilai ketumpatan. Masa kayu ni tanpa diletakkan batu, ianya tenggelam 0.6 meter. Okay. Dan kita tahu bahawa base dia adalah 1 meter darab 1 meter. Dan apabila diletakkan dengan batu, maka dia bertambah tenggelam 0.6 tambah 0.2. Maksudnya dia lebih tenggelam menjadi 0.8 meter. Maka pertambahan tenggelam adalah 0.2 meter. Macam mana kita selesaikan? In both situation, the weight of object equal to the weight of water displaced. Ini salah satu konsep yang kita kaitkan. Dan antara lain juga, weight of wood equal to weight of water displaced. Kalau kita timbang air yang tersasar keluar, tetapi dalam situasi ini kita tak timbang airnya, maka kita perlu gunakan pendekatan yang lain. Apa lagi maklumat kita ada? Adakah kita ada diberi nilai apa-apa? Ya, diberi nilai ketumpatan rho. Maka perkaitan bagi berat weight of wood is PVG. Maksudnya berat kita kaitkan dengan PVG. Maksudnya kita ada nilai 1000 darabkan dengan 10, 06 darabkan dengan 10, maka kita dapat 6000 Newton. Okay. Kemudian weight of stone sama juga, equal to weight of additional water in this place. Maksudnya kita tambah batu, maka ketumpatan darabkan dengan isi padu ini G, sorry. So darabkan dengan 10. Nilai graviti yang kita gunakan adalah 10. Dia bagi tak maklumat dengan nilai graviti, so dia tak bagi. So G yang kita pakai adalah 10 meter per saat kuasa 2. Maka kita dapat 2000 Newton. Okay. Okay. Seterusnya kita pergi sedikit lagi berkaitan dengan di mana kita aplikasikan Archimedes Principle ini, iaitu kita gunakan dia pada submarine. Maksudnya submarine waktu dia nak menyelam dan timbul, macam mana konsep Archimedes ini berfungsi. Maksudnya bila dia nak tenggelam, maka tangki blast dia yang ada di sekeliling ini akan diisi penuh dengan air. Maka dia menjadi berat, nilai W-nya akan lebih tinggi, nilai FB-nya kecil. Okey. Dan bila dia nak timbul, tangki blast yang diisi air ni akan dimasukkan dengan udara mampat, maka dia akan menyebabkan FB bertambah, W-nya semakin mengecil dan dia akan timbul. Lagi, ia digunakan pada hot balloon. Okay, hot balloon untuk menjadikan dia naik ke atas ataupun FB-nya bertambah, apa yang kita buat? Kita burn udara panas dalam ni, maka udara akan menjadi udara yang seterusnya akan menyebabkan nilai ini bertambah, nilai W ni semakin berkurangan. Okay. Dan bila kita nak turunkan belon panas ini, maka kita berhentikan pembakaran, maka udara luar yang lebih sejuk akan masuk dan nilai daya apungan semakin rendah. Begitu juga pada kapal. Ingat kapal kita ada satu sukatan dipanggil Plimsoll Line yang menyatakan kalau kita berlayar di tropical freshwater, di perairan tropika yang airnya adalah air fresh, kalau kapal ini airnya berada di peringkat ini, maka ianya berada di paras yang paling bahaya. Maksudnya dia punya nilai berat dan juga daya apungannya berada dalam
keadaan yang kritikal. Contohlah, tapi lagi tinggi lagi baguslah. Sebab bila ia lagi tinggi maksudnya air laut ni lebih tumpat, air ni lebih tumpat. Kalau fresh water, dia ada takut-takut dia lah, tahap-tahap dia. Okay, maksudnya dia tak boleh berada lebih dalam daripada ini. Maka ia lebih membahayakan kapal. Kita ada hydrometer untuk kita tentukan ketumpatan bagi bendalih. Maksudnya kalau dia semakin tenggelam, air itu kurang tumpat. Kalau dia semakin naik ke atas, maka air itu ataupun bendalih itu lebih tumpat. Okay, kita tengok pada contoh yang ke-12. A wooden block Q, so wooden block Q of mass 3 kg is immersed in a beaker of water and its weight become X Newton. Given the volume of the wooden block is 200 cm cube, find the value of X. Diberi rho dan diberi nilai G. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Kita ada berat sebenar iaitu W equal to mg 3/10, maka kita dapat 30 Newton. Buoyant force FB equal to weight of water displaced, maksudnya air yang tersasar keluar adalah bersamaan dengan mg berat darabkan dengan graviti, jisim darabkan dengan graviti. Jisim adalah ketumpatan bagikan dengan isi padu darabkan dengan G, maka 1000 darabkan dengan 200 darabkan 10 negatif 6 darabkan dengan nilai G, maka daya apungan kita bernilai 2 Newton. Dan actual weight adalah bersama actual weight tolak buoyant force. Asal formula apa? Tengok balik pada nota kita. Asal formula adalah buoyant force equal to actual weight minus apparent weight. Maka apparent weight yang kita dapat adalah 28 Newton. Okay. Seterusnya soalan ice cube which measure 350 cm times 350 cm times 360 cm is floating on the water surface. The mass of the ice cube if the given density of the ice cube is 0.917 gram per centimeter cube. Okay, tengok unit dia sentimeter. Ini unit sentimeter, perlu tak kita tukar? Kita tengok pada situasi. Volume of the water displacement by the ice cube, maksudnya air yang tersasar disebabkan ice cube tersebut, dan buoyant force exert FB. Macam mana kita nak selesaikan? Yang pertama sekali, kita tahu bahawa ketumpatan adalah bersamaan jisim bahagikan dengan isi padu. Maka yang kita nak cari daripada soalan ini, dia nak dapatkan mass jisim. So, maklumat yang kita ada, ketumpatan bersamaan jisim bagi isi padu, nak dicari jisim, maka ketumpatan kita diberi nilai. So, kita tak tukar unit. Kenapa? Sebab jawapan nanti kita boleh dapatkan dalam gram. Okay. So, V ice cube, isi padu ice cube adalah 42.8 darabkan 1006 cm padu. Kita gantikan dengan menggunakan persamaan algebra. Okay, ketumpatan bersamaan jisim bahagikan isi padu. Yang kita nak jisim M equal to rho darabkan dengan B. Maka M kita adalah 0.917 darabkan dengan 42.88 darabkan 10 6. Kita dapat 39.32 darabkan 1006 gram. Maka tukarkan pada kilogram darabkan dengan 1000 kan. Maka kita dapat 39.32 darabkan 1003 kilogram. Okay. Soalan yang kedua, dia nak dapatkan water displaced. Berat air tersasar adalah bersamaan dengan berat air bersamaan dengan daya apungan. So berat ataupun daya apungan adalah bersamaan dengan berat ais. Maka kita tahu bahawa ketumpatan darab isi padu darab graviti bersamaan berat darabkan dengan graviti. Maka V bersamaan dengan, ini perkaitan yang kita perlu sedikit kemahiran.
Okey, menggunakan formula. Maka menggunakan persamaan algebra kita nak dapatkan W. Soalan B dia minta apa? Dia minta dapatkan water displaced, volume of water displaced, isi padu. Okey, nak dapatkan isi padu, maka nak dapatkan isi padu air yang tersasar adalah persamaan dengan 39.32 darabkan 10.03 darabkan 9.81 bahagikan dengan 1000. Ini kita matikan. Maka kita dapat 39.32 meter padu air yang tersasar keluar. Water displaced. Dan si daya apungan adalah bersamaan dengan air yang tersasar. Kita timbang air yang tersasar dalam bikar. Okey, ini kalau kita timbang. Tapi kalau kita tukar kepada formula, berat air yang tersasar adalah bersamaan dengan ketumpatan air darabkan dengan isi padu air yang tersasar darabkan dengan graviti. Maka 1000 darabkan dengan 39.32 darabkan dengan 9.81, maka kita dapat 3.85 darabkan 10.06 Newton. Ini sedikit kemahiran yang awak perlukan untuk mengaitkan antara formula ini dengan formula ini. Okey. Mengaitkan dengan FB daya apungan. Okey. Kena praktis sedikit lah. Okey, awak boleh rujuk lagi contoh pada muka surat 103 dalam buku Engineering Science textbook. Tengok contoh 5.10 dan 5.11. Okey. Kita boleh rujuk pada practice question in textbook. Concrete slab actual weight is 150 Newton. When it is fully submerged under the sea, apparent weight berat bandingannya menjadi 102. Calculate density of sea water. Dia nak dapatkan ketumpatan air laut displaced by concrete slab if the volume of sea water is 4,800 cm3. Given G equal to 9.8. Okay, macam mana kita nak selesai? Kita senaraikan maklumat. Actual weight 150 Newton, apparent weight 102 Newton, volume of sea 4,800 cm3. So kita tukar pada meter padu, maka nilainya 4,800 darabkan 10.06 meter padu. So nilai graviti 9.8. Okey. Soalan dia nak kita dapatkan ketumpatan air laut. Macam mana nak dapatkan ketumpatan air laut? Kita tahu bahawa formula daya apungan adalah bersamaan rho Vg. Ini perkaitan yang kita boleh gunakan. So apa yang kita nak cari adalah ketumpatan. Okey, ketumpatan bersamaan isi padu darabkan dengan graviti bersamaan dengan Fb. So ketumpatan bersamaan dengan Fb bagikan dengan Vg. Maka apa maklumat yang kita perlu cari? Vg kita dah ada tak? Kita dah ada. Formula ataupun nilai untuk daya apungan ada tak? Maksudnya nilai daya apungan adalah berat sebenar tolakkan berat yang tersasar. Maka kita ada 150. Tolak dengan 102, maka nilai FB kita 48. So FB kita 48, kita gantikan nilai. So ketumpatan kita dalam persamaan FB bagikan dengan VG. FB kita adalah daya apungan 48 Newton. Bagikan dengan V isi padu 4,800 darabkan 10 kosong negatif 6. Darabkan dengan nilai graviti. Maka kita dapat ketumpatan bagi air tersebut adalah nilai 1019.36 kg per meter cube. Inilah ketumpatan bagi air laut. Okay, soalan yang kedua. A plastic block of volume 315 cm3 is immersed in water. Calculate actual weight of the plastic and apparent weight berat bandingan when it immersed. Diberi ketumpatan plastik dan juga ketumpatan air. Okay, macam mana kita nak selesai? Yang pertama sekali kita senaraikan maklumat seperti di sini. Okay, kita diberi dalam sentimeter, kita terpaksa tukar kepada meter. So macam mana kita nak tukar unit? Iaitu awak kena ulang balik dalam bab 1. Okay, soalan dia actual weight, berat sebenar. Kita tahu bahawa ketumpatan ni ketumpatan rho
Rho bersamaan MV. Kecepatan adalah persamaan jisim bagi isi padu. Yang dia nak adalah berat sebenar. M equal to rho V. So, rho adalah bernilai berapa rho kita? 2000. Okay. Ketepatan kita adalah 2000. So 2000 darabkan dengan isi padu kita. Berapa isi padu kita? 3.5 darabkan 10 negatif 4. Maka jisim kita adalah 0.7 kilogram. Right? So actual weight, berat sebenar, ini kita dapat kilogram. Tapi dia nak weight, actual weight adalah 0.7 darabkan 9.81, maka kita dapat actual weight is 9.87 Newton. Okay, dia nak actual weight in plastic. Oh sorry, ni kita dah settle double. Dia nak apparent weight when it immersed. So daya apungan FB equal to rho VG. Rho kita tahu, isi padu kita pun kita dah tahu. Dan nilai G pun kita dah tahu. Maka kita dapat nilai daya apungan adalah 3.4335 Newton. Daripada formula kita tahu bahawa kita nak dapatkan apparent weight. So apparent weight nak dapatkan. So apparent weight adalah bersamaan dengan actual weight minus FB. Buoyant force. Maka nilai yang kita dapat apparent weight adalah 3.44 Newton. Right? Okay. So itu sahaja untuk bab yang kelima. Maka kita akan berjumpa lagi dalam bab yang terakhir iaitu bab 6. Okay. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.